wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Haji Zainuddin bin Yusof selaku pensyarah pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Johor. Seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersua kembali dalam forum agama Islam pada hari yang damai ini. Baiklah hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan para ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama iaitu merupakan alumni Kolej Islam Sultan Alam Shah. Manis dan sopan orangnya. Beliau adalah saudari Husnatul Afiah binti Muhammad Zarawi. Apa khabar saudari? Kabar baik saudari moderator. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua merupakan pelajar cemerlang Kolej Matrikulasi Johor. Nampak sahaja pendiam, namun sebenarnya peramah orangnya dan apabila berkata syarat dengan ilmu. Saya perkenalkan ahli panel kedua iaitu saudari Umi Sahirah binti Zaini. Ahlan wa sahlan ya Uhti. Syukran ya Ukti. Dan saya sendiri, Ilya Azira binti Muhammad Hamidi, moderator forum anda pada hari ini. Konsep akidah Islam. Demikianlah mauduk forum yang bakal dibahaskan dalam forum kita pada hari ini yang mana bertemakan Tauhid. Sidang hadirin ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Saudari Husna, mohon saudari memberikan penjelasan tentang definisi akidah dari segi bahasa serta istilah. Tafaddal mashkura. Terima kasih saudari Ilyas selaku moderator. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Akidah merupakan teras dalam kehidupan Muslim dan patut diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Perkataan akidah berasal daripada bahasa Arab aqd yang bermaksud ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Daripada asli-aslinya pula, akidah membawa arti kepercayaan, keyakinan dan keimanan yang mantap dalam diri seseorang Muslim atau Muslimat dan tidak mudah terturai oleh pengaruh mana-mana pun sama secara langsung atau tidak langsung. Akidah Islamiah menjelaskan konsep rukun iman iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari moderator forum. Terima kasih saudari ahli panel pertama, saudari Husna. Alhamdulillah, daripada penjelasan saudari tadi, saya yakin kini semua hadirin termasuk saya sendiri sudah jelas terhadap definisi akidah. Hadirin, daripada makna akidah itu sendiri, dapat saya simpulkan bahawa setiap muslimin dan muslimat perlu mempunyai keyakinan, kepercayaan serta keimanan dalam diri agar tidak mudah terpesong dari jalan yang benar. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Umi, tentang berapa banyakkah sumber akidah dan apakah sumber akidah tersebut. Silakan saudari. Terima kasih moderator yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi mungkin nampak mudah, namun sebenarnya tak penting untuk diketahui dan diingati. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Manakala hadis Nabawi ialah setiap perkataan, ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat Rasulullah SAW. Sekian, saya kembali kepada saudari moderator forum. Terima kasih ahli panel kedua, saudari Umi, yang telah mengupas tentang sumber akidah. Saya setuju dengan kata-kata saudari Umi sebentar tadi. Ramai menganggap soalan ini mudah dan terkadang terlepas pandang pandang dari manakah sumber akidah itu datang. Pandangan saya, mengetahui sumber adalah penting untuk mengelakkan keraguan dan kurang keyakinan terhadap sesuatu perkara. Baiklah,
Bagi meneruskan perbincangan kita berkenaan mauduk kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudari panel pertama yang nampaknya sudah tidak sabar untuk berhujah. Saudari Husna, bolehkah saudari menerangkan tentang pembahagian ilmu tauhid? Silakan saudari. Terima kasih Saudari Indah. Hadirin yang dikasihi sekalian. Tauhid dari segi bahasa bermaksud menyatukan dan mengesahkan. Manakala dalam Islam bererti menegaskan penyatuan dengan Allah. Terdapat 3 jenis tauhid kepada Allah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tauhid asma wa sifat. Nama-nama Allah menggambarkan sifat-sifatnya yang maha agung. Kita harus yakin tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat-sifat yang sesempurna Allah. Antara 99 nama Allah indah ialah Ar-Rahman, iaitu Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, dan Al-Malik, Maha Pemilih. Yang ke-20 ialah Tauhid Rububiyah. Beriman pada konsep rububiyah bermaksud mentauhidkan Allah sebagai pencipta, pemilik dan penguasa di seluruh alam. Hal ini menunjukkan bahawa pemerintahannya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa. Segala perkara yang terjadi sama ada baik atau buruk adalah dengan keizinan dan kehendaknya. Tanpa izin Allah, maka sesuatu perkara itu tidak akan berlaku. Konsep rububiyah juga bermaksud bahawa Allah sebagai pemberi rezeki, segala rezeki yang diperoleh semuanya datang daripada Allah melalui perantaranya. Segala yang berlaku di atas muka bumi ini berada di bawah pengetahuannya. Jadi perkara yang boleh disembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus meyakini bahawa Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, juga yang memberi rezeki serta memberikan manfaat kepada manusia atau menurunkan musibah kepada manusia, malahan yang melindungi manusia. Manakala jenis tauhid yang ketiga ialah tauhid uluhiyah. Beriman pada konsep uluhiyah bermaksud mengakui bahawa Allah SWT yang layak disembah dan ditaati. Sebagai umat Islam, kita wajib mentaati segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Maka berdosalah bagi sesiapa yang ingkar akan perintahnya. Oleh hal demikian, kita wajib mengesahkan Allah SWT dengan melakukan segala perintah seperti solat fardu di awal waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Kita juga harus meminta bantuan hanya kepada Allah SWT. Haram bagi sesiapa yang meminta bantuan daripada yang lain seperti iblis dan syaitan dan menyembah perkara lain seperti berhala dan kubur. Dengan itu, ia merupakan berdosa besar bagi sesiapa yang melakukan syirik dan nifak. Dalam Al-Quran juga telah menyebut bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa bagi siapa yang melakukan syirik. Kita sebagai makhluk hendaklah yakin bahawa dia satu-satunya Tuhan yang layak dipuja dan disembah. Sepanjang mana disebut ibadah dalam agama, maka ibadah tersebut mesti diperuntukkan hanya untuk Allah. Tidak boleh diperuntukkan selain untuk Allah. Firman Allah SWT, sesungguhnya dia tidak boleh dicapai oleh manusia, tetapi dia amat mengetahui apa yang ada pada manusia. Dialah Tuhan yang maha teliti lagi maha pengetahui. Surah Al-An'am. Setakat itu sahaja daripada saya serahkan. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel pertama sebentar tadi. Berhubung pembahagian ilmu tauhid, nampaknya perbincangan pada hari ini semakin menarik apabila saudari panel pertama mulai memetik ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penguat kepada hujah beliau serta memberi pencerahan terhadap pembahagian ilmu tauhid. Selanjutnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel kedua tentang kepentingan akidah kepada individu serta masyarakat. Faltatafaddal mashkura. Terima kasih saudari moderator forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel lain dan sidang hadirin. Sebenarnya jika ingin membicarakan kepentingan akidah ini terlalu banyak, jadi untuk forum hari ini, insyaAllah saya akan perjelaskan 2 kepentingan akidah kepada individu serta masyarakat. Kepentingan akidah yang pertama ialah supaya individu tersebut mempunyai tujuan dan matlamat hidup yang jelas. Hal ini kerana dia sedar bahawa dia dicipta hanya untuk beribadat kepada Allah. Akidah juga membuatkan dia sedar bahawa kehidupan di dunia hanya seketika dan sebagai tempat persinggahan menuju ke akhirat.
maka individu tersebut akan mengabdikan dirinya kepada Allah supaya berjaya di dunia dan akhirat. Kepentingan akidah kedua ialah supaya dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia. Dengan memiliki akidah yang teguh, justru lahirlah peribadi yang unggul dan insan yang berakhlak mulia. Hal ini kerana akidah menerapkan adab dalam setiap perkara, contohnya adab makan dan adab menuntut ilmu. Oleh hal yang demikian, Muslim yang mempunyai akidah yang unggul, semestinya dia akan mempunyai akhlak yang mulia. Demikianlah kepentingan akidah yang dapat saya ulaskan. Kembali kepada moderator. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi perbincangan menarik berhubung konsep akidah Islam. Selanjutnya, sebelum mengakhiri kalam perbincangan, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan mana-mana ahli panel kita untuk membuat rumusan. Ya, silakan saudari. Secara kesimpulannya, akidah merupakan tonggak kepada kekuatan ummah dalam menghadapi cabaran yang perlu ditimpa seluruh umat Islam. Sudah terang lakukan bersuluh, tanpa akidah yang mantap, segala usaha yang dijalankan untuk mengislahkan ummah akan menghadapi kegagalan demi kegagalan yang terpaksa ditanggung. Akhirnya akan meruntuhkan tamadun ummah itu sendiri. Perkara seperti ini memberi ruang kepada musuh-musuh Islam untuk mempengaruhi umat Islam daripada segala aspek kehidupan. Akhir kata, akidah merupakan salah satu teras dalam kehidupan kita. Jika kita menutup perintahnya, insya-Allah kita akan berada di jalan yang benar. Tetapi jika tidak, carilah seseorang yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar supaya kita dapat menikmati kurnianya di dunia dan di akhirat. Sekian, wassalam. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Ya benar saudari Umi. Jika kita tidak mempunyai akidah yang mantap, kita akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar atau perkara yang tidak sihat. Sebagai contoh, minum arak, terlibat dengan kesenangan dan sebagainya. Ini akan memburukkan imej kita sebagai seorang Muslim. Jadi sebagai saudara sesama Muslim, kita perlu saling mengingatkan atau menasihati dan menegur jika terlihat seorang Muslim itu melakukan kesilapan. Janganlah kita cepat menghukum, sebaliknya perlu mendorong mereka dengan menasihati mereka dengan cara yang baik dan tegas supaya kita dapat menjaga imej Islam dan membuktikan Islam itu mudah. Terima kasih saudari Umi Sahira dan Husnatul Afiah. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang konsep akidah Islam. Konklusinya, terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik akidah Islam ini. Semoga forum ini dapat membantu, dapat memberi penjelasan, pencerahan kepada hadirin sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi melibatkan diri untuk menyaksikan dan mendengarkan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya selanjutnya mengundurkan